aku mengarang kitab ini. Jadi Allah adalah nama kepada zat yang wajib ada. Allah adalah suatu nama kepada zat yang wajib ada. Allah adalah nama kepada zat yang wajib ada, yang bersifat dengan segala sifat kamalat, sifat kesempurnaan, yang maha suci daripada segala sifat kekurangan. Manakala Ar-Rahman adalah nama kepada sifat Allah Subhanahu wa taala, nama Allah, tapi nama sifat dia Ar-Rahman yang maha pemurah. Ar-Rahim lagi maha penyayang. Baik. Maka itu secara ringkas berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setengahnya kata pengarang kita Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kitab yang dipegang tu ada terjemahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Yang pertama kita kena bincang apa makna puji. Apa makna puji? Perkataan alhamdu makna puji. Dalam bahasa Arab alhamdu puji, al-madhu puji. Dalam bahasa Arab alhamdu puji, hamdun puji, madhun puji. Hamdun puji, madhun puji. Tapi puji dengan hamdun lain daripada puji dengan madh. Lain makna dia. Sekarang ni Allah Taala kata dalam pengarang kita kata alhamdulillah. Dan alhamdulillahi rabbil alamin juga sepotong daripada ayat Al-Quran. Segala puji bagi Allah. Jadi apa makna puji? Puji ni ada makna pada lughah dan ada makna pada istilah ulama. Makna puji pada lughah adalah ats-tsana'u bil khair. Sebut kebaikan itu yang dinamakan puji pada lughah. Sebut kebaikan itu yang dinamakan puji pada lughah. Manakala puji pada istilah adalah, mengikut istilah ulama, puji adalah suatu perbuatan yang menceritakan tentang seseorang itu memuliakan kepada orang yang memberi nikmat kepada dia. Sama ada orang tu memberi nikmat kepada dia, bukan. Sekali lagi ya. Suatu perbuatan yang menceritakan tentang dia memuliakan orang yang memberi nikmat kepada dia. Jadi Allah Ta'ala memberi nikmat kepada kita, maka kita sembahyang kerana memuliakan Allah. Jadi bermakna kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan perbuatan kita. Ketika Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita, maka kita memuliakan Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Maka tu termasuk dalam puji pada istilah syarak. Jadi segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang layak dipuji dan dipuji. Tidak ada yang selain daripada Allah yang layak dipuji. Kerana dipuji dengan perkataan Alhamdu. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang bersifat dengan segala sifat kamalat. Yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ketika seorang hamba memuji Allah Alhamdulillah, ia memberi maksud hamba saat itu telah mengiktiraf, telah mengaku bahawasanya Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kamalat, dengan segala sifat kesempurnaan. Ketika kita kata segala puji bagi Allah, segala kebaikan milik bagi Allah, segala perbuatan yang menunjuk di atas memuliakan seseorang adalah milik bagi Allah. Baik, sebenarnya dia telah menyabitkan, dia telah mengaku, dia telah mengiktiraf Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempunyai segala sifat kamalat. Sebab itulah ganjaran bagi orang yang memuji Allah cukup tinggi. Ganjaran orang yang memuji Allah cukup tinggi. Sehingga kan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah dapat memenuhi neraca timbangan. Ganjaran yang memenuhi neraca timbangan. Soalnya kerana dia, kerana ketika mana kita memuji Allah, maka ketika itu kita telah menyabitkan, kita telah mengaku dengan segala sifat kamalat bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Dia Rabb dengan makna pemilik sekalian alam. Di dalam bahasa Arab, Rabbun ada beberapa makna. Antara makna Rabb adalah Malik.
Rabbil alamin ay malikil alamin. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang memiliki sekalian alam. Kerana Allah Taala lah yang menciptakan alam ini dan dia yang memiliki alam ini. Okey, apa maksud alam? Alam adalah setiap perkara yang selain daripada Allah, itu alam. Setiap perkara yang selain daripada Allah itu adalah alam. Manakala alamin pula, alamin adalah jamak daripada alam ataupun mulhaq bil jam'i. Dipanggil mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Kalau orang belajar nahwu, tak apalah kita tak cerita masalah tu. Al-alamin, kalau alam, setiap perkara yang selain daripada Allah tu dinamakan alam. Kita alam, kereta alam, setiap benda yang selain daripada Allah, bukit bukau, gunung ganang, pohon, kayu, apa semua selain daripada Allah itu dinamakan alam. Manakala al-alamin, ada sebahagian daripada ulama mengatakan al-alamin adalah setiap perkara yang selain daripada Allah. Okey, sama dengan al-alam. Ada sebahagian daripada ulama mengatakan al-alamin adalah setiap perkara yang selain daripada Allah, yang merujuk kepada 3 jenis makhluk sahaja, iaitu jin, manusia dan para malaikat. Faham? Jadi ketika kita kata segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, maksudnya segala puji bagi Allah yang memiliki sekalian alam. Maksudnya dia adalah pemilik kepada jin, pemilik kepada manusia dan pemilik kepada para malaikat. Dia tuan kepada kita. Jadi apabila kita memahami makna Rabbil Alamin, maka kita memahami kita mempunyai tuan. Siapa tuan kita? Allah. Apabila kita mempunyai tuan, maka bermakna kita adalah hamba kepadanya. Maka hamba mesti kena patuh dan ikut Tuhan dia. Mesti kena patuh dan ikut Tuhan dia. Ketika kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka mesti kita kena patuh segala perintah yang diperintah oleh Tuhan kita, Allah. Dan mesti kita kena tinggal segala larangan yang dilarang oleh Tuhan kita. Allah Ta'ala adalah Tuhan kepada sekalian alam, Tuhan kepada kita, Tuhan kepada jin, Tuhan kepada para malaikat. Baik, sebahagian daripada ulama menafsirkan al-alamin adalah bumi dan 7 petir lagi dan barang yang berada di antaranya. Tuang sekalian alam dengan makna tuang kepada bumi, tuang kepada langit dan tuang kepada segala apa yang ada di antara bumi dan langit. Faham tak kan? Penafsiran al-alamin merujuk kepada bumi, langit dan benda yang berada di antara bumi dan langit adalah penafsiran ini mengambil daripada ayat Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala fir'aun wa ma rabbul alamin. Ketika Nabi Musa dakwah mengajak Fir'aun kepada menyembah Allah, tidak mengaku sebagai Tuhan, maka Fir'aun kata qala wa ma rabbul alamin. Berkata Fir'aun, apakah Tuhan sekalian alam itu? Benda Tuhan sekalian alam yang Musa ajak kita sembah. Benda wa ma rabbul alamin. Maka Nabi Musa jawab, qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Tuhan sekalian alam adalah Rabbus samawati wal ardi, Tuhan 7 petala langit dan bumi, wa ma bainahuma dan barang yang ada di antara keduanya. Itu Tuhan sekalian alam. Maka daripada ayat ini sebahagian daripada ulama menafsirkan Rabbil alamin ay Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Baik, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Hamdan yuafi ni'amah. Yang mana terjemahan dia, lagu mana terjemahan dia? Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam atas segala nikmat dan pemberiannya. Yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Atas segala nikmat dan pemberiannya. Cuma kalau penuntut ilmu, mesti dia kena tahu maksud yang lebih mendalam. Cukup dah kalau kita tahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam atas segala nikmat dan pemberiannya. Itu cukup dah. Tapi penuntut ilmu yang bukan hanya untuk untuk diri dia, bahkan himmah dia akan datang kalau dia pandang untuk ajar orang pula kitab ni, maka dia kena faham satu-satu. Dia kena faham satu-satu. Okey, kita cuba hurai satu-satu kalimah. Hamdan akan sebagai puji. Puji kepada Allah. Puji mana? Puji yuafi ni'amah. Yuafi, apa makna yuafi? Yang mendatangi. Itu makna yuafi.
Yuwafi yang mendatangi ia. Mana mendatangi? Yang bertentangan, yang mendatangi ia. Ni'amahu akan segala nikmatnya Allah. Di sana nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita banyak. Boleh tak kita nak hitung nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita? Tak boleh. Tak boleh kita nak hitung nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebab dia tak boleh. Sebab kita tidak mampu. Sebab dia kita tidak mampu. Kerana terlalu banyak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya nak hitung nikmat Allah, mu tidak mampu hitung. Tapi masalahnya kita tidak mengenali nikmat itu melainkan apabila dia hilang. Apabila hilang baru kita sedar, oh nikmat. Selama mana tidak hilang, kita tak sedar. Nikmat keluarga. Ketika mana ada keluarga, kita tak sedar nikmat tersebut. Ketika hilang, baru kita sedar. Nikmat ibu, nikmat ayah, nikmat anak, nikmat adik-beradik, nikmat kawan, nikmat kesihatan, nikmat pekerjaan, nikmat harta benda, nikmat pakaian, nikmat kenderaan. Ni nikmat anggota-anggota kita. Kita tidak sedar nikmat tersebut melainkan apabila hilang. Ketika hilang baru kita sedar nikmat. Ketika kita berada sekali dengan nikmat tersebut, kita tidak sedar. Jadi biasanya manusia begitu. Melainkan manusia yang mengguna akal fikiran dia untuk memerhati setiap apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Fa'tabiru ya ulil absar. Hendaklah kamu mengambil iktibar, mengambil pengajaran, wahai orang yang mempunyai akal fikiran. Baik. Jadi bagi orang yang tidak fikir, tidak kenal, cuba tidak fikir, maka dia tidak akan mengetahui nikmat tersebut melainkan setelah daripada hilang. Dan ada hak yang lebih teruk lagi, hilang nikmat daripada dia pun masih lagi belum sedar itu adalah nikmat. Tapi kebiasaan apabila hilang nikmat, maka baru kita rasa kita sedar nikmat tersebut. Dulu masa kita muda kita gagah, tapi bila kita meningkat tua sikit, tidak mampu dah seperti orang muda. Barulah kita sedar nikmat muda dulu. Oh dulu masa muda kekoh, barang kerah-kerah, makanan dia pun tak ada masalah. Dan tua sikit gigi kurang dah, gigi masalah dah, nak makan benda kerah-kerah pun tak boleh. Jadi baru kita sedar nikmat gigi yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sebelum daripada ni. Mata, nikmat tu, macam-macam nikmat Allah Ta'ala bagi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Setiap nikmat perlu kepada syukur. Setiap nikmat wajib kita kena bersyukur. Faham tak lagi? Wajib kita kena bersyukur di atas setiap nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sama ada kita mampu hitung ataupun tidak. Maka pujian di sini adalah pujian yuwafi ni'amah, yang mendatangi akan segala nikmatnya. Segala nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita puji. Okey, boleh faham? Setiap nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kita puji. Apa jua nikmat, kita puji. Okey, boleh faham? Itu maksud hamdan yuwafi ni'amah. Puji yang mendatangi akan segala nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah banyak mana nikmat? Terlalu banyak. Walaupun terlalu banyak, kita memuji Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat tersebut. Apa jua nikmat, kita datangi puji. Faham? Itu maksud hamdan yuwafi ni'amah. Satu. Wa yukafi'u mazidah. Yukafi'u dengan makna dan sama dan sepadang. Sama sepadang, tidak makna sama sepadang. Ana orang Terengganu, ana guna bahasa Terengganu. Kalau tak faham bahasa tu, kena boleh kita buka pertanyaan, boleh tanyalah benda-benda yang tidak faham huraian tu, boleh tanya. Perak tu bahasa Gi, bukan nak bahasa Gi, tapi dah nak belajar bahasa Perak. Okey, wa yukafi'u mazidah. Yukafi'u dengan makna benda yukafi'u. Yukafi'u dengan makna yusawi. Yusawi makna sepadang, sama. Mazidah, maksud mazidah. Mazidah ni maksudnya pertambahan nikmat. Jadi kan sekarang ni ada nikmat yang telah kita perolehi. Dan ada nikmat yang Allah Ta'ala akan tambah kita. Mungkin ada nikmat yang kita belum lagi perolehi pada hari ini, tapi kita akan perolehi lepas daripada ni. Kita akan perolehi selepas daripada ni. Maksudnya ada penambahan nikmat yang Allah Ta'ala sentiasa beri kepada kita kan. Itu maksud penambahan nikmat. Maka nikmat yang telah ada, kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana puji tersebut mendatangi nikmat-nikmat yang ada. Dan puji tersebut menyamai, sama dan sepadang terhadap nikmat yang akan Allah Ta'ala bagi kepada kita. Faham tak yang? Itu maksud wa yukafi'u mazidah. Mazidah ni penambahan nikmat.
Jadi maksud daripada perkataan hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah adalah pengarang kita. Dia mengharapkan pengarang kita. Dan kalau kita hak yang baca, kita pengarang kita dia mengharapkan puji dia, hak yang dia sebut ni, puji hak yang dia sebut, puji tersebut adalah dapat menyempurnakan segala hak nikmat-nikmat hak yang telah dapat, dan puji tersebut sepadang dan sama dengan nikmat-nikmat hak yang akan ditambah pada masa lagi akan datang. Jelas tak kan? Okey, itu maksud dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Beri dulu lagi. Tak rasa ni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu, mudah-mudahan berselawat oleh Allah. Itu makna sallallahu, mudah-mudahan. Sebab dipanggil jumlah isyaiyah ma'nan nama dia. Mudah-mudahan cakap kita semoga memberi rahmat oleh Allah. Dia salah dengan makna rahmat, memberi rahmat yang disertakan dengan ta'zim. Dia gini. Selawat kalau kita kata selawat kan, selawat lah kita kata dia salah. Selawat makna sama je. Cuma salah yang kita guna dalam istilah syarak tu lain. Waktu mula dengan takbir, sudah dengan salam. Selawat ni selawat kalau datang daripada Allah, ia memberi maksud rahmah yang disertakan dengan ta'zim. Kalau datang daripada malaikat, ia memberi maksud istighfar. Kalau datang daripada kita, maka ia memberi maksud doa. Faham? Kalau kita kata aku berselawat kepada Rasulullah, ia memberi maksud aku berdoa untuk Rasulullah agar Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Rasulullah. Jelas tak? Agar Allah Ta'ala memuliakan Rasulullah. Kalau dalam Quran kan kata Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka itu berselawat kepada Nabi. Maksudnya berselawat kepada Nabi, Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi dengan makna Allah Ta'ala memberi rahmat serta Allah Ta'ala memuliakan Nabi. Tapi para malaikat berselawat kepada Nabi, malaikat tak boleh bagi rahmat. Faham? Maksud malaikat berselawat kepada Nabi adalah malaikat meminta ampun untuk para Nabi. Jadi selawat kalau datang daripada Allah ada beberapa makna sebenarnya. Dan penafsiran yang masyhur adalah dia dengan makna rahmah yang disertakan dengan ta'zim. Kalau datang daripada malaikat, maka dia dengan makna istighfar. Kalau datang daripada kita dengan makna doa. Okey. Jadi wasallallahu, dan mudah-mudahan berselawat oleh Allah. Maksud dia mudah-mudahan memberi rahmah oleh Allah serta menta'zim oleh Allah. Serta Allah Ta'ala ta'zimkan, mudah-mudahan Allah Ta'ala ta'zimkan, Allah Ta'ala muliakan. Faham? Dan Allah Ta'ala tidak muliakan Rasulullah ke? Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memberi rahmat dah kepada Rasulullah. Allah Ta'ala telah menta'zimkan Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberi rahmat kepada Rasulullah. Allah Ta'ala ta'zim kepada Rasulullah. Tengok mana dalil Allah Ta'ala ta'zimkan Rasulullah. Tengok Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quranul Karim dengan sebutan-sebutan yang cukup mulia untuk Rasulullah. Antaranya sebagai contoh, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya hak akhirat, hak yang kemudian lebih baik bagi engkau ya Muhammad daripada dahulu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sertakan Rasulullah dengan dia. Maksudnya Allah Ta'ala sertakan Rasulullah dengan dia. Maksudnya tidak diterimakan Islam seseorang kafir melainkan kena mengucap dua kalimah syahadah. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Betul tak gitu? Begitu juga dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut wa rafa'na laka dzikrak. Kami mengangkat, kami meninggikan bagi engkau akan sebutanmu ya Muhammad. Allah Ta'ala mulia dak Rasulullah. Dan kita minta Allah Ta'ala muliakan lagi, tambah lagi kemuliaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta tersebut sebenarnya adalah perintah daripada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baik. Selawat kepada Rasulullah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah suatu ibadat yang cukup mulia di sisi Allah.
orang yang perbanyakkan berselawat kepada Rasulullah, maka bermacam-macam kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Bermacam-macam kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah perbanyakkan berselawat kepada Rasulullah. Perbanyakkan berselawat. Tapi kita bukan tak tahu, kita tahu. Cuma tidak ada taufik, tidak ada kekuatan untuk kita melakukan perkara tersebut. Perbanyakkan berselawat kepada Rasulullah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tengok Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Padahal Allah Ta'ala boleh kata, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, pun berselawatlah kepada Rasulullah. Mungkin berselawat. Tapi Allah Ta'ala nak kabur lagu tu. Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala, tengok Allah Ta'ala kabur dia sendiri. Para malaikat selawat kepada Rasulullah. Maka aku nak perintah kepadamu, wahai anak Adam, selawat kepada Rasulullah. Jadi Allah Ta'ala ketika memerintah kepada kita supaya berselawat kepada Rasulullah, Allah Ta'ala sebut dia sendiri melakukan perbuatan tersebut. Para malaikat yang bersama dengan dia melakukan perbuatan tersebut. Sebab besarnya selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak cerita tentang kelebihan selawat, memang cukup banyak. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia menyebut maksudnya lebih daripada 10 kelebihan-kelebihan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu, dan semoga memberi rahmat yang disertakan dengan ta'zim oleh Allah. Semoga Allah Ta'ala memberi rahmat yang disertakan dengan ta'zim ala Sayyidina Muhammad. Kita ada terjemahan, cuma anda nak baca juga satu-satu kalimah supaya kita faham apa maksud daripada kalimah tersebut. Wa sallallahu ala Sayyidina, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat ala Sayyidina, atas penghulu kita. Selawat dan salam, kalau terjemahan mudah aja, selawat dan salam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat atas penghulu kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu kita. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat. Jadi Rasulullah adalah sayyidina, penghulu kita. Ketua kita. Siapa dia? Muhammadin. Itu nama dia. Nama Rasulullah banyak, nama Rasulullah banyak sebenarnya. Antara nama Rasulullah Muhammad, antara nama Rasulullah adalah Ahmad. Dan ada lagi nama-nama Rasulullah selain daripada Ahmad dan Muhammad. Cuma yang masyhur adalah Ahmad dan Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Yang dimaksud dengan Muhammad di sini adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, yang mak dia nama Aminah, yang dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah, yang wafat di Madinah. Muhammad itulah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rahmat yang disertakan dengan ta'zim di atas penghulu kita Nabi Muhammad wa ala alihi, dan atas keluarganya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia perkataan alihi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia perkataan alihi, dia ada dua maksud, ada dua makna. Yang pertama, perkataan al dengan makna pengikut. Alur rajul dengan makna atba'ur rajul. Okey, boleh faham? Alur rajul dengan makna mana? Atba'ur rajul. Alu dhil kifli dengan makna atba'u dhil kifli. Pengikut Zulkifli sebagai contoh. Okey, itu makna al. Dan al ada makna keluarga. Keluarga ni maksudnya orang yang mempunyai hubungan dan pertalian darah. Itu makna keluarga. Yang dimaksud dengan keluarga di sini, ulama sebenarnya berbeza pandangan. Alihi, kita minta Allah Ta'ala memberi rahmat kepada keluarga Rasulullah. Adakah keluarga di sini ada keluarga yang khusus? Maksudnya keluarga Rasulullah yang mempunyai hubungan pertalian darah dengan Rasulullah, ataupun keluarga di sini merujuk kepada pengikut Rasulullah? Di sini berlaku khilaf di kalangan ulama dalam menafsirkan muqaddimah yang diletakkan pada kitab-kitab wa ala alihi. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan dengan alihi ini merujuk kepada mana? Sebenarnya tengok kepada orang yang mengucapkan tu lah. Orang yang mengucapkan bermaksud kepada keluarga Rasulullah yang mempunyai hubungan pertanian darah, merujuk kepada orang tu. Kalau merujuk kepada pengikut Rasulullah, maka keluarga di situ dengan maksud al di situ dengan maksud segala orang yang beriman, sebab dia adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham kan?
Itu maksud Rabbil Alamin, Tuhan Rabbil Alamin pula. Maksud bagi ahli, keluarga. Baik. Jadi ahlihi ada makna pengikut dan ada makna keluarga. Dalil ataupun sandaran al dengan makna pengikut adalah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab." Dalam Quran Tuhan katakan "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya." Neraka dibentangkan kepada mereka itu pagi dan petang. Siang malam dibentangkan neraka ketika mereka itu berada dalam kubur. Wa yaumal qiyamah, pada hari kiamat Allah Taala kabar kepada para malaikat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkan ala fir'aun. Ala fir'aun di sini jangan, bukan makna keluarga, dengan makna benda pengikut. Kerana di antara keluarga Fir'aun ada hak yang beriman kepada Nabi Musa. Ala fir'aun di sini dengan makna pengikut. Masukkan pengikut Fir'aun di dalam azab hak yang cukup teruk. Dan ada pengikut Fir'aun hak yang bukan daripada keluarga Fir'aun. Jadi al di sini dengan makna pengikut. Okey jelas. Al dengan makna keluarga ada juga. Dan kalau al dengan makna keluarga, okey, siapakah yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah? Ulama fiqh berbeza pandangan. Kalau mengikut Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah adalah dua. Yang pertamanya Bani Hashim, yang keduanya Bani Al-Muttalib. Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dan pernah beberapa kali dalam beberapa daurah dan pengajian kitab ana hura panjang lebar berkenaan dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Jadi kita nak khabar pula sekali lagi, kita nak hura pula sekali lagi. Mungkin ada sebahagian daripada yang mengikuti pengajian kita pada kali ini, dia belum lagi pernah mendengar huraian Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Okey. Jadi kita kena faham keluarga Rasulullah ataupun keturunan Rasulullah dulu. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, lepas tu bin Abdi Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi Abdi Manaf ni moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Manaf dia mempunyai 4 orang anak. Dia mempunyai 4 orang anak. Abdul Manaf dia mempunyai 4 orang anak lelaki. Hashim, Naufal, Muttalib, lepas tu Abdi Syams. Benda? Yang pertama benda Hashim, Naufal, Muttalib dan Abdi Syams. Keluarga Naufal dinamakan Bani Naufal. Keluarga Abdi Syams dinamakan Bani Abdi Syams. Keluarga Muttalib dinamakan Bani Al-Muttalib. Keluarga Hashim dinamakan Bani Hashim. Okey, boleh faham? Boleh faham tak? Di zaman jahiliyah, balah sama berlaku, balah sama. Keluarga ni balah, keluarga ni balah, keluarga ni. Jadi apabila berlaku perbalahan antara Bani Hashim dengan keluarga lain, antara Bani Al-Muttalib dengan keluarga lain, maka hak yang sering bersama adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Sering bersama. Manakala Bani Abdi Syams dia tidak bersama dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib dalam membela keluarga dia. Bani Abdi Syams dia kira keluarga dia. Dia cara keluarga dia balah-balah. Kadang-kadang aku bersama dengan orang lain, balah denganmu. Faham? Hak yang bersama semua adalah Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Okay, boleh faham? Bani Naufal, Bani Abdi Syams, dia tidak bersama dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Sehingga kan apabila kedatangan Islam ketika Rasulullah dilantik menjadi Rasul, maka Abu Talib yang menjadi pemimpin kepada Bani Hashim ketika itu membela Rasulullah, dan Bani Al-Muttalib bersama dengan Bani Hashim membela Rasulullah. Walaupun mereka itu tidak, kebanyakan mereka itu tidak beriman kepada Rasulullah, tapi dia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Rasulullah nama dia Jubair bin Mut'im, dan ada seorang sahabat Rasulullah nama dia Uthman bin Affan. Jubair bin Mut'im dia daripada kalangan Bani Naufal. Uthman bin Affan adalah daripada Bani Abdi Syams. Okay, boleh faham? Bani Abdi Syams.
Dalam satu peperangan, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Dalam satu peperangan, Rasulullah dapat, ataupun orang Islam, sahabat Rasulullah dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang. Jadi apabila dapat harta rampasan perang, ada cara pembahagian dia yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam harta rampasan perang ada bahagian Rasulullah. Ada bahagian Rasulullah sebanyak 1/5 daripada harta rampasan perang. Jadi Rasulullah dapat bahagian ni. Apabila dapat bahagian ni, maka Rasulullah bagi kepada keluarga ni. Rasulullah bagi kepada Bani Hashim. Jadi apabila Rasulullah bagi kepada Bani Hashim, okey, tak ada masalah lah, sebab bagi kepada keluarga dia. Baik, tiba-tiba Rasulullah bagi juga kepada Bani Muttalib. Bagi kepada keluarga dia. Jadi apabila Rasul bagi kepada Bani Muttalib, jadi bermakna Rasul bagi kepada keluarga yang lebih luas. Okay, kita ada keluarga yang sempit, keluarga yang lebih luas. Kalau kita dapat duit, kita bagi kepada anak-anak kita je. Anak-anak dara kita nak bagi. Kadang-kadang kita bagi kepada anak kita, anak-anak dara kita bagi belaka. Kadang-kadang kita bagi bukan setakat anak dara kita, kepada pok saudara, toki saudara kita bagi. Okey, dia faham. Jadi sekarang ni Rasul bagi kepada Bani Hashim. Okey, tak ada masalah lah, sebab keluarga Rasul bagi juga kepada Bani Al-Muttalib. Jadi apabila Rasul bagi kepada Bani Al-Muttalib, maka Jubair bin Mut'im dengan Uthman bin Affan berpandangan bahawasanya aku dengan Bani Al-Muttalib sama kedudukan, nisbah kepada kekeluargaan dengan Rasulullah. Jadi kalau Rasul bagi kepada Bani Al-Muttalib, jadi bermakna Bani Naufal dengan Bani Abd Syams ada hak juga. Okey, boleh faham? Ada hak juga Maka kedua orang ni, Jubair bin Mut'im dengan Uthman bin Affan, pergi jumpa dengan Rasulullah. Kata Jubair bin Mut'im, masyitu ana wa Uthman bin Affan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pergi jumpa dengan Rasulullah bersama dengan Sayyidina Uthman. Maka aku khabar kepada Rasulullah mau beri kepada Bani Al-Muttalib, tapi mu nak beri kepada kami. Sedangkan kami dengan Bani Al-Muttalib nisbah kepada kamu adalah satu kedudukan. Tidak satu kedudukan, sama satu taraf, nisbah kekeluargaan. Tapi mu bagi kepada Bani Al-Muttalib, mu tidak bagi kepada kami. Maka kata Rasulullah, innama Banu Hashim wa Bani Al-Muttalibi syai'un wahid. Sesungguhnya Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib adalah suatu yang satu. Okey, boleh faham? Maka daripada hadis ini, Imam Syafi'i menjadikan sebagai sandaran keluarga Rasulullah adalah Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib. Tidak ya? Tidak pergi Banu Hashim. Tidak kan? Banu Al-Muttalib tidak kan? Baik. Kita dalam bab zakat. Rasul kata sesungguhnya zakat tidak layak kepada keluarga Muhammad kerana dia adalah daki-daki harta manusia. Sedekah tidak layak kepada keluarga Muhammad. Okey, maksud keluarga di sini siapa? Maka kata Imam Syafi'i berpandukan kepada hadis yang kita baca tadi, yang kita bincang tadi, adalah merujuk kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Okey, itu keluarga Rasulullah yang mempunyai pertalian darah dengan Rasulullah. Okey, wa ala alihi wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya adalah orang yang hidup di zaman Rasulullah. Orang yang hidup di zaman Rasulullah, lepas tu berjumpa dengan Rasulullah. Dua, hidup di zaman Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah walaupun tempoh sekejap, dan beriman dengan Rasulullah, dan mati dalam keadaan dia beriman. Jadi kalau dia berjumpa dengan Rasulullah, tapi ketika selepas daripada Rasulullah wafat, contoh dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, bukan sahabat, ataupun dia berjumpa dengan Rasulullah ketika Rasulullah hidup, tapi dia tidak beriman dengan Rasulullah, maka bukan sahabat. Ataupun dia beriman dengan Rasulullah, tapi lepas daripada itu dia murtad, wal'iyadabillah, dia murtad, dia keluar daripada agama Islam, mati dalam keadaan murtad, wal'iyadabillah, maka dia bukanlah sahabat. Jadi minta Allah Ta'ala memberi rahmat serta memuliakan kepada Rasulullah, kepada keluarga dia dan kepada sahabat dia. Wasallam, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi keselamatan. Dia keselamatan dengan makna keamanan. Keamanan daripada segala perkara yang menyusahkan. Keselamatan daripada perkara yang menyusahkan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pengarang kita mendatangkan dua hadis yang berkait dengan ilmu. Yang pertama, hadis yang pertama kata Rasulullah, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Maksudnya menuntut ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah suatu kewajipan ke atas setiap muslim. Fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah. Kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah dia ada beberapa nuskhah. Kebanyakan nuskhah Risalah Al-Jami'ah ada perkataan wa muslimah. Namun ada sebahagian daripada nuskhah tidak ada perkataan wa muslimah. Hak yang tidak ada perkataan muslimah hak yang betul. Manakala hak yang ada perkataan wa muslimah adalah tidak betul. Kerana di dalam hadis tidak ada perkataan wa muslimah. Dalam hadis tidak ada perkataan wa muslimah. Hak yang ada benda talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Cuma hadis ni sanad dia adalah dhaif. Hadis ni sanad dia adalah dhaif. Namun sebahagian daripada ulama ketika dia mengumpul segala sanad-sanad bagi hadis ini, ternyata apabila dikumpul segala sanad, maka saling menguatkan sanad-sanad tersebut di antara satu sama lain. Maka hadis ini naik kepada tahap hasan. Sebab itulah sebahagian daripada ulama menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Antaranya Imam Al-Hafiz Al-Mizzi. Bahkan sebahagian daripada ulama, antaranya adalah Imam As-Suyuti, menilai sanad hadis ini sebagai sanad hadis yang sahih. Jadi kesimpulan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dengan melihat kepada banyaknya sanad dan saling menguatkan di antara satu sama lain, maka hadis ini masih lagi boleh diterima. Hadis ini masih lagi makbul. Hadis ini dinilai hasan oleh sebahagian daripada ulama. Hadis ini dinilai sebagai hadis hasan. Okey, boleh faham? Okey, itu penilaian hadis ini. Maksud dia, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu menjadi fardu, menjadi kewajipan ke atas setiap muslim. Muslim, asal makna muslim adalah merujuk kepada lelaki. Tetapi muslim di sini bukan hanya lelaki, bahkan untuk perempuan. Kerana setiap kewajipan yang diwajibkan kepada lelaki juga diwajibkan kepada perempuan. Kerana di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaman nisa syaqaiqur rijal. Sesungguhnya perempuan adalah adik-beradik kepada lelaki. Setiap hukum yang ditetapkan kepada lelaki juga ditetapkan kepada perempuan, melainkan hukum tersebut dikhususkan kepada lelaki ataupun hukum tersebut dikhususkan kepada perempuan. Baik. Jadi menuntut ilmu menjadi kewajipan ke atas setiap muslim, sama ada lelaki ataupun perempuan. Menuntut ilmu. Dia terbahagi kepada tiga. Yang pertamanya ilmu fiqh, yang pertamanya ilmu tauhid, yang keduanya ilmu fiqh, yang ketiganya ilmu tasawuf. Dan tiga-tiga ilmu sebenarnya adalah daripada agama kita, berpandukan kepada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Sayyidina Umar, yang mana ketika Sayyidina Umar menceritakan ketika Rasulullah bersama dengan sahabatnya dalam satu majlis, tiba-tiba datang seorang lelaki duduk depan Rasulullah, bertanyakan kepada Rasulullah beberapa soalan. Antaranya dia kata, akhbirni anil Islam, cuba cerita kepada aku tentang Islam. Maka Rasulullah pun ceritalah, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salat ila akhir hadis. Lepas tu dia bertanya Rasulullah, fa akhbirni anil iman, cuba cerita kepada aku tentang iman. Yang ketiganya ditanya Rasulullah, fa akhbirni anil ihsan. Maka Rasulullah, kamulah ihsan tu benda. Yang keempatnya ditanya Rasulullah, benda fa akhbirni anis sa'ah, bilakah kiamat. Lepas tu yang kelimanya ditanya fa akhbirni an amaratiha, tanda kiamat, alamat kiamat. Okey, 5 soalan yang ditanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah jawab lagi. Kiamat dengan tanda kiamat dimasuk di bawah rukun iman. Jadi 3 lah soalan yang penting kan. Yang pertamanya tentang Islam, iman dan ihsan, 3. Maka pada penghujung hadis kata Sayyidina Umar, falabithna maliyah, kami diam, tidak kata benda dalam satu tempoh. Dalam satu riwayat yang lain menyebut 3 malam. Maka lepas daripada itu kata Rasulullah, thumma qala ya Umar atadri manis sa'il, wahai Umar, mu tahu tak siapa yang bertanya
tempoh hari tu, hak yang mari tanya tentang soalan-soalan tersebut. Maka kata Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka kata Rasul, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sebenarnya hak yang datang pada tempoh hari adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada kamu untuk mengajar kepada kamu agama kamu. Ini ajar agama. Jadi bermakna apa hak yang diajukan oleh malaikat Jibril dan dijawab oleh Rasul adalah agama. Yang pertama tentang Islam, mengucap 2 kalimah syahadah. Itu berkait dengan akidah. Lepas tu yang keduanya adalah mendirikan sembahyang, berkait dengan fiqh. Lepas tu yang ketiganya dia mengerjakan berpuasa, menunai zakat, mengerjakan haji, itu berkait dengan fiqh. Yang keduanya bertanya tentang iman, itu berkait dengan akidah. Yang ketiganya bertanyakan tentang ihsan, tentang akhlak, pembersihan jiwa, itu berkait dengan tasawuf. Baik. Jadi ilmu ada 3. Ada ilmu fiqh, ilmu usuluddin, ilmu tauhid, lepas tu ada ilmu tasawuf. Yang mana menuntut ilmu menjadi kewajipan ke atas setiap orang Islam. Jadi maksud menjadi kewajipan di sini adalah fardu ain. Menjadi kewajipan adalah fardu ain. Dan menjadi kewajipan juga termasuk juga adalah fardu kifayah. Sebab di ilmu fiqh ada hak yang tahap fardu ain dan ada hak yang tahap fardu kifayah. Ilmu tasawuf sama juga ada hak yang fardu ain, ada hak yang fardu kifayah. Sama juga ilmu usuluddin ada hak yang fardu ain dan ada hak yang fardu kifayah. Contoh fiqh, fardu ain adalah setiap ilmu hak yang terhenti sah ibadat dengannya. Maksudnya tidak sah ibadat melainkan dengannya. Maka sekadar tu fardu ain. Kalau lebih daripada tu sampai kepada darjat fatwa, darjat nak menjadi mufti, hak tu fardu kifayah. Kalau lebih daripada darjat menjadi mufti, hak tu dipanggil sunat dia. Itu fiqh. Jelas kan? Itu fardu ain dalam bab fiqh, fardu kifayah dalam bab fiqh. Dan fardu ain dalam bab usuluddin adalah sekadar untuk mengesahkan pegangan kita. Kita kena tahu sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat harus bagi Allah. Tahu sifat yang wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, sifat yang harus bagi Rasul. Lepas tu kita kena tahu pula perkara-perkara yang ghaibiyat, yang yang disebut oleh Rasul. Termasuklah kebangkitan setelah daripada mati, syurga, neraka, titiang sirat, mahsyar, timbang amalan, ganjaran pahala, para malaikat, kitab, qada dan qadar, hari kiamat. Hak tu termasuk dalam benda hak yang wajib kita kena beriktikad, tu fardu ain dalam bab bab usuluddin. Manakala fardu kifayah dalam bab usuluddin adalah kita mampu kepada tahap yang boleh menolak hujah-hujah lawan. Jadi kalau musuh-musuh Islam cuba mendatangkan hujah yang cuba memesongkan akidah umat Islam, dia mampu untuk berhujah, untuk lawan, untuk mematahkan hujah musuh-musuh Islam. Waktu dipanggil sampai kepada fardu kifayah. Waktu fardu kifayah dalam bab akidah, dalam bab usuluddin. Baik. Manakala bab tasawuf ada bab fardu kifayah dan ada hak yang fardu ain. Fardu ain dia kena tahu sifat-sifat madmumah. Dia kena tahu sifat-sifat mahmudah. Fardu kifayah hak lebih daripada tu. Lebih daripada tu. Maksudnya benda itu tidak diwajibkan. Tapi benda tu termasuk dalam benda hak yang dituntut oleh syarak. Maka wajib, maka dia hanyalah fardu kifayah. Kena tahu. Masalah amal tu tidak fardu kifayah lah. Amal kan. Amal hak benda hak yang tidak wajib kita amalkan. Ni masalah ilmu, tahu. Baik. Tahu satu, amal satu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu menjadi kefarduan ke atas setiap orang Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilma salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Maksudnya adalah sesiapa yang berada di atas jalan menuntut ilmu, dia mangsalaka, barang siapa yang menjalani tariqan, akan satu jalan. Dia berada di atas jalan menuntut ilmu, dia menjalani satu jalan. Yaltamisu fiha ilma, yang dia menuntut, dia mencari di dalamnya akan ilmu. Dia berada dalam satu jalan untuk dia mencari ilmu. Dia berada pada satu jalan, dia menjalani jalan untuk menuntut ilmu. Dia terbagi kepada dua. Yang pertama menjalani jalan hissi, yang keduanya menjalani jalan ma'nawi. Jalan hissi maksudnya zahir. Dia keluar daripada rumah dia, pergi di madrasah,
Dia keluar daripada rumah dia, pergi di tempat-tempat pengajian, di universiti, di pondok, di madrasah, di masjid, di surau. Okey, itu dipanggil dia hissi. Ataupun kalau kita pengajian online, dia duduk dalam bilik dia, dia pun jalan pergi cari telefon, buka telefon, Allah tak ada pula line. Lepas tu tambah top up. Okey, itu dipanggil menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu. Lepas tu dia pun cuba berusaha untuk belajar sungguh, untuk belajar. Kan belajar menuntut ilmu dia perlu pada pengorbanan. Dia tidak, kalau tidak ada pengorbanan, maka tidak akan mampu seorang tu untuk menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu ni bukan suatu benda yang mudah, suatu benda yang payah. Perlu kepada pengorbanan masa, macam-macam kita kena korbankan. Baik, jadi disanggup korban segala-galanya untuk menuntut ilmu. Itu dipanggil menjalani satu jalan. Dan yang keduanya adalah menjalani satu jalan maknawi. Maknawi ni lepas daripada dia belajar, masa dia belajar dia tulis, lepas tu dia cuba hafal apa yang dia belajar, itu dipanggil maknawi. Dah kira lah secara hissi ke secara maknawi. Yang penting orang yang menjalani satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala sadakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah taala permudahkan jalan menuju ke syurga. Jadi Allah Subhanahu wa taala permudahkan kepadanya jalan menuju kepada syurga. Jadi salakan ni maksudnya Allah taala menjadikan dia berjalan di atas jalan menuju syurga. Itu salakan. Cuma dia terjemah dengan melalui riwayat yang satu lagi. Dia ada dua riwayat, salaka dengan sahala. Ni riwayat salaka, ada riwayat sahala. Baik, cuma dia terjemah dengan riwayat sahala. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Itu riwayat yang masyhur. Ada riwayat salaka. Salaka ni Allah Ta'ala menjadikan dia menjalani satu jalan menuju ke syurga. Allah Ta'ala permudahkan kepada dia jalan menuju syurga. Di atas dunia Allah Ta'ala permudahkan kepada dia jalan menuju syurga. Bagaimana permudahkan jalan menuju syurga di atas dunia? Dengan Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada dia untuk beramal dengan ilmu yang dia dapat. Sebab kita masuk syurga dengan amalan kebaikan yang kita buat. Kita masuk syurga dengan amalan kebaikan yang kita buat. Nabi sallallahu alaihi Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, udkhulul jannata, Allahu Rabbi, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam syurga dengan sebab apa yang kamu lakukan. Kita masuk syurga dengan amalan kebaikan yang kita buat. Jadi apabila dia ada ilmu, dia ataupun dia melalui satu jalan untuk menuntut ilmu dan dia niat kerana Allah, maka Allah Taala permudahkan kepada dia beramal dengan ilmu yang dia buat. Jadi apabila Allah Taala permudahkan kepada dia beramal dengan ilmu yang dia dapat, dengan buat pula, beramal dengan ilmu yang dia dapat, maka bermakna Allah Ta'ala permudahkan kepada dia jalan menuju kepada syurga. Kerana kita mendapat syurga dengan amalan. Itu yang pertama. Yang keduanya, Allah Ta'ala permudahkan kepada dia jalan ke syurga di negeri akhirat. Selain di atas dunia. Di negeri akhirat, maka Allah Ta'ala permudahkan. Dalam hisab Allah Ta'ala permudahkan. Ketika dia berada pada mahsyar, Allah Ta'ala permudahkan. Lalu di atas tiang sirat, Allah Ta'ala permudahkan untuk dia. Itu maksud sadakallahu bihi tariqan ilal jannah. Katanya wa ba'du, ada pun selepas daripada itu, perkataan wa ba'du, amma ba'du, ia termasuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam khutbah dia, dalam risalah-risalah dia, dalam surat-surat dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menyebut perkataan amma ba'd. Ada pun selepas daripada itu, katanya fa hadhihi masailu mukhtasaratun min ba'd kutubi hujjatil Islam al-Ghazali. Kata dia lagu mana? Ada pun selepas daripada itu, maka ini ni yang terkandung dalam buku kita ni adalah masail, beberapa permasalahan mukhtasarah yang ringkas. Ini adalah beberapa permasalahan yang ringkas. Dalam kitab ni ada beberapa permasalahan yang ringkas. Apa maksud ringkas? Ringkas ni maksudnya lafaz dia sikit je. Itu maksud ringkas, sikit je. Sebab tu kita tengok buku ni kecil, buku ni nipis je buku ni. Sebab dia adalah mukhtasar. Dia adalah ringkas sahaja. Dia tidak panjang lah. Yang mana masalah ni yang mukhtasarah, yang diringkaskan, min ba'di kutubi hujjatil Islam al-Ghazali, daripada sebahagian daripada kitab Hujjatil Islam. Itu laqab kepada Imam Ghazali. Al-Ghazali, Imam Ghazali. Imam Ghazali adalah seorang ulama yang cukup masyhur. Tambah-tambah di tanah air kita memang cukup masyhur. Di dalam dunia Islam cukup masyhur Imam Ghazali.
Imam Ghazali nama dia adalah Muhammad atau Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Lahir pada tahun 450 Hijrah dan wafat pada tahun 505 Hijrah. Lahir pada tahun 405, wafat pada tahun 505 Hijrah. Baik, seorang ulama yang cukup masyhur, Imam Ghazali. Jadi pengarang kita kabur kitab dia ni adalah ringkasan daripada sebahagian daripada kitab Imam Ghazali. Man arafaha wa amila biha narju lahu min Allah an yakuna min ahli al-ilmi zahiran wa batinah. Barang siapa arafa, yang mengetahui iman, ha akan dia. Barang siapa yang tahu masalah-masalah yang ada dalam kitab ni, tahu satu, wa amila biha, dan dia beramal dengannya. Dia tahu dan dia beramal. Kalau tahu semata-mata tidak memadai lagi, mesti kena tahu dan beramal. Kalau orang tu dia tahu permasalahan yang ada dalam kitab ni, akidah dia, fiqh dia, tasawuf dia tahu, lepas tu dia beramal, narju lahu minallahi, kami mengharapkan, pengarang kita mengharapkan untuk dia daripada Allah, mengharapkan daripada Allah untuk orang tersebut, an yakuna min ahli ilm, bahawa adalah ia daripada ahli ilmu. Ahli ilmu, maksudnya ahli ilmu ni maksudnya dia tahu dah benda-benda hak yang diwajibkan kepada dia dalam hal aqidahnya, dalam hal fiqahnya, dalam hal tasawuf. Ahli ilmi zahiran wa batinan, ahli ilmu zahir dan ahli ilmi batin. Ada ilmu yang berkait dengan zahir, sembahyang, puasa. Ada ilmu yang berkait dengan hati, pegangan, i'tiqad, akhlak, sifat-sifat yang madhmumah. Okay, boleh faham kan? Baik, ni doa harapan daripada pengarang. Harapan daripada pengarang. Dan kita mengharapkan apabila kita habis kitab ni, Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita kepada kita kefahaman ilmu zahir dan ilmu batin. Wabillahi taufiq. Kata pengarang wabillah, dan dengan Allah. Wabillah maksudnya dengan pertolongan Allah. Dengan sebab pertolongan Allah, taufiq, dapat taufiq. Kita tidak mampu untuk mengerjakan apa jua ketaatan dan meninggal apa jua maksiat, melainkan dengan taufik daripada Allah, melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Dan dengan pertolongan Allah dapat taufik. Taufik maksudnya taufik ini adalah khalqu qudrati ta'ati fil abdi, menciptakan, menjadikan kemampuan taat pada hamba. Hamba mampu mengerjakan ketaatan, itu adalah taufik daripada Allah. Sebagai contoh, kita mampu untuk berada dalam majlis ilmu pada hari ini, start daripada pukul 8 pagi sampai pukul 1. Dan kita bukan pukul 8, start pada pukul 7. Tadi kita ada satu ilmu dah, satu majlis dah. Kitab Al-Haid daripada kitab Muhnil Muhtaj, daripada pukul 7 sampai pukul 1. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. 6 jam. Duduk dalam majlis ilmu. Bukan mudah. Berasak pun kau. Jangan main berasak. Jangan main. Tapi Allah Ta'ala bagi kepada kita taufik. Allah Ta'ala bagi kepada kita taufik. Dapat selesai sampai hari ni, esok sebagai contoh. Maka sebenarnya kita mampu buat perkara tersebut adalah taufik daripada Allah. Kalau tidak ada anugerah, tidak ada pertolongan, tidak ada pemberian daripada Allah, maka kita tidak mampu melakukan hal tersebut. Wabillahi taufiq. Sebab itulah ketika kita mampu, kita kena melihat ia adalah anugerah daripada Allah, agar ia menjadi tangga untuk kita bersyukur kepada Allah. Sebab apabila kita bersyukur, bermakna kita telah menambahkan nikmat tersebut. Kita telah menambah, kita telah ikat. Apabila kita telah ikat, maka Allah Ta'ala bagi kepada kita kemampuan pada hari-hari yang lain. Sebab itulah kata ulama, qayyidu ni'amakum bisyukri. Mungkin ikatkan, tambahkan nikmat kamu dengan syukur. Orang yang bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi, maka dia telah ikatkan nikmat tersebut. Apabila diikat, nikmat itu tidak akan lagi. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau sekiranya bersyukur, aku akan tambah lagi kepada kamu. Baik. Jadi kalau kita mampu untuk kita duduk dalam majlis ilmu sehari yang suntuk, maka kita kena ingat ia adalah pertolongan dan taufik daripada Allah. Maka kita kena bersyukur kepada Allah di atas taufik tersebut, agar nikmat tersebut kekal di dalam diri kita, kekal berada bersama dengan kita. Wabillahi taufiq. Seterusnya kata pengarang kita Arkanul Islam. Arkanul Islam ya khamsah. Okey, kitab kita mula-mula adalah akidah. Ini nak cerita bab akidah. Habis bab akidah secara ringkas, lepas dah fardu ain dia akan pergi kepada bab fiqh. Berkait dengan ibadat, khusus berkait dengan ibadat.
Lepas tu baru pergi kepada bab tasawuf pada penghujung kitab. Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Dah habis lagi tau. Betul dah, habis dah. Habis dah. Kan ada tinggal. Tak ada tinggal dah. Tak ada tinggal dah. Baik. Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Yang pertama dia nak bincangkan tentang rukun Islam. Dah apa dia bincang dengan rukun Islam dulu? Kerana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ketika lelaki tersebut mari jumpa dengan Rasulullah, ditanya dia soalan pertama, Islam. Fa akhbirni 'anil Islam. Jadi soalan yang pertama dia tanya tentang Islam. Maka sesuai dibincang rukun Islam yang pertama sekali. Bertepatan dengan hadis tersebut. Jelas tak kan? Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Di perkataan arkan adalah jamak daripada mufrad dia ruknun. Jamak daripada mufrad dia adalah ruknun. Ruknun dalam penggunaan bahasa, maksud rukun dalam bahasa Arab adalah janibu syai'al aqwa, sudut sesuatu yang paling kuat. Sudut sesuatu yang paling kuat tu dipanggil rukun. Kita setiap sesuatu ada sudut yang paling kuat. Surau kita, tiang adalah sudut yang paling kuat. Maka tiang dipanggil rukun kepada surau. Faham tak lagi? Itu sebagai contoh. Manakala mengikut istilah ulama, rukun ni adalah juzuk bagi sesuatu yang tidak terjadi sesuatu melainkan dengannya. Jadi itu makna rukun. Rukun ni adalah juzuk bagi sesuatu yang tidak terjadi sesuatu melainkan dengannya. Itu mengikut istilah ulama. Rukun Islam. Islam adalah nama kepada agama yang kita junjung. Nama agama yang kita anuti. Islam mengikut istilah ulama adalah kita patuh kepada apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Itu makna Islam. Kita patuh zahir kita, dipanggil al-inqiyadul zahir, patuh zahir kita terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rukun Islam, juzuk-juzuk yang tidak terjadi kepatuhan kita kepada Allah Ta'ala melainkan dengannya ada 5 perkara. Itu maksud arkanul Islami khamsah. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadah maksudnya penyaksian. Apa maksud penyaksian? Kata ulama, maksud penyaksian di sini adalah mengetahui dan meyakini. Mengetahui dan meyakini serta mengaku dengan mulut. Mengetahui dan meyakini serta mengaku dengan mulut. Meyakini dan mengetahui dengan hati serta mengaku dengan mulut bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu maksud penyaksian. Kalau hanya kata dengan mulut je kata la ilaha illallah tapi hati tidak meyakini, tak jadi. Faham tak lagi? Tapi daripada segi hukum zahir dihukumkan di Islam selama mana dia tidak melakukan perkara yang mengeluarkan dia daripada agama Islam, sebab kita hanya hukum zahir. Faham? Tapi pada hakikatnya Islam tidak. Dia adalah golongan munafik kerana apa yang diucapkan lain daripada apa yang ada dalam hati. Na'udzubillahi min dzalik. Syahadah penyaksian dengan makna meyakini, beriktikad, berpegang bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah dengan sebenar. Itu makna Tuhan. Ilah dengan makna ma'bud bihaq. Tidak ada yang disembah dengan sebenar illallah melainkan Allah. Hanya Allah Ta'ala yang disembah dengan sebenar. Yang layak disembah dengan sebenar-benarnya adalah Allah. Perkataan la ilaha illallah dinamakan sebagai kalimah tauhid. Kalimah mengesakan Allah. Faham lagi kalimah tauhid. La ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya penyaksian bahawasanya Muhammad itu adalah utusan Allah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Hak yang mak dia nama Aminah. Hak yang dilahirkan di Mekah pada tahun Gajah, hak yang wafat di Madinah. Muhammad tu adalah Rasulullah, utusan Allah. Maksud dia utusan Allah, Allah Ta'ala bagi risalah. Allah Ta'ala menanti dia menjadi utusan Allah. Dengan Allah Ta'ala bagi risalah, perutusan
Dan Allah Ta'ala membebankan, mentaklifkan, memberi tanggungjawab kepada dia, mewajibkan kepada dia supaya menyampaikan risalah tersebut kepada umat dia. Itu makna Rasulullah. Baik. Lepas tu yang keduanya, wa iqamus salah, dan mendirikan sembahyang. Perkataan mendirikan sembahyang ia memberi maksud mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang. Maksud mendirikan adalah melaksanakan dan mengerjakan sembahyang. Cukup syarat-syarat dia, cukup rukun-rukun dia, menjauhi perkara yang membatalkan sembahyang. Okey, boleh faham? Itu makna mendirikan sembahyang. Dan melakukan sembahyang tersebut secara berterusan selama mana dia saat itu adalah mukallaf sehingga dia mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah beribadat kepada Tuhanmu sehingga datang yakin, yakni datang mati. Maksudnya kena berterusan mengerjakan sembahyang sehingga dia meninggal dunia. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Mu kena jaga sembahyang fardu lima waktu dan sembahyang wusta. Baik, mendirikan sembahyang. Yang dimaksud dengan sembahyang yang menjadi rukun Islam, orang tu melaksanakan dia, mengerjakan dia adalah sembahyang fardu. Sembahyang dia sembahyang fardu. Manakala sembahyang sunat dia tidak termasuk dalam hukum Islam. Maksudnya kalau orang tidak sembahyang sunat, tetap dia adalah, kalau dia sembahyang fardu tapi dia tidak sembahyang sunat, maka tetap dia melaksanakan rukun Islam. Sebab itulah dalam satu hadis ada seorang sahabat mari tanya Rasulullah. Dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in sallaitul maktubati wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa haramtul haram, a'adkhulul jannah wa lam azid ala dhalika syai'a, a'adkhulul jannah?" Kata Rasulullah bagaimana? Qala, "Na'am." Rasulullah, apa pandanganmu? Idza sallaitul maktubat, apabila aku sembahyang fardu saja. Wa sumtu Ramadan, dan aku puasa pada bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan perkara yang halal. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan perkara yang haram. Wa lam azid ala dhalika syai'a, aku tidak melakukan lebih daripada itu. A'adkhulul jannah, adakah aku masuk syurga? Kata Rasulullah, qala na'am, ya, aku masuk syurga. Baik. Wa ita'uz zakat, dan memberi zakat. Memberi zakat. Maksud memberi adalah memberi kepada orang yang berhak menerimanya. Bukan beri ikut dam, beri kepada orang hak yang layak, beri kepada asnaf. Zakat adalah harta hak yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mengeluarkannya. Zakat ada zakat fitrah dan ada zakat harta. Wa saumu Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Puasa ni adalah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat yang tertentu. Ramadan adalah nama kepada satu bulan daripada bulan-bulan Islam, iaitu bulan yang ke-9. Wa hajjul bait, boleh baca wahajju boleh baca belakang. Wa hajjul bait, dan menuju kepada Baitullah, kepada Kaabah untuk mengerjakan haji, untuk mengerjakan ibadat. Man istata'a ilaihi sabila, mereka yang mampu kepadanya. Mereka yang mampu berjalan kepadanya, bagi mereka yang berkemampuan. Jadi tubuh badan dia sihat, dia ada perbelanjaan, maka wajib dia mengerjakan haji. Ma'al ikhlasi wat tasdiq, serta ikhlas dan tasdiq. Dia melakukan perkara tersebut serta ikhlas. Ikhlas maknanya ikhlas hanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Wat tasdiq. Okey, nanti kita sambung balik ma'al ikhlasi wat tasdiq. Kita sambung lepas daripada ni. Kita berhenti sini dulu untuk sesi pertama. Dalam lebih kurang dalam 9.45 kita akan sambung balik. Jadi boleh kita rehat untuk makan sekejap. Kalau puasa tak payah makan. Kalau ada puasa je makan. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.